Assalamualaikum. Video 15 minit ini bertajuk Muafakat Nasional mampu memenangi PRU15 dengan majoriti 2/3. Okey, sebelum anda tonton video ni lah, pastikan anda set handphone anda ke landscape view supaya senang baca dan anda digalakkan untuk berhentikan phone atau pause-kan untuk anda baca dan fahamkan maklumatnya sebab saya akan buat video ni dengan agak cepat. Okey, kita lihatlah semasa PRU14 lepas ketika sentimen pengundi kepada UMNO amatlah teruk akibat tuduhan fitnah penajak PH dengan janji manifesto mereka BN cuma mampu menang 79 kerusi PAS 18. Seandainya BN dan PAS berpakat dalam Muafakat Nasional, kerusi ini akan dijamin dikekalkan apabila PAS tak akan bertanding di sini tapi akan mengundi calon BN dan BN pula tak bertanding di sini tapi akan mengundi calon PAS dan mereka akan kekal 97 kerusi ini disandang oleh Muafakat Nasional. Ini adalah garanti Okey, bagi kerusi-kerusi di mana BN dan PAS kalah jika jumlah undi PAS dan BN dicampurkan di bawah gabungan MN, maka MN boleh dengan mudah merampas 44 kerusi Parlimen PH di PRU15 nanti seperti tertera di bawah ni. 28 kerusi di mana jumlah undi UMNO campur PAS tu melebihi undi PH. Ada 10 kerusi di mana jumlah undi UMNO dan PAS kurang sikit sahaja dari PH. Ada 4 kerusi federal di situ dan 6 kerusi katak ada 5 kerusi federal. Jadi kalau awak campurkan ni 44 dengan 97 kita ada 141 sudah hampir majoriti dan kita tahu Sabah dan Sarawak sudah tentu akan meningkat prestasi mereka dan seterusnya bergabung dengan PN untuk membentuk kerajaan 2/3. Saya akan terangkan 44 kerusi macam mana 44 kerusi ni akan dirampas oleh Muafakat Nasional. Ketambahan kerusi-kerusi akibat daripada kerjasama Muafakat Nasional adalah seperti berikut UMNO 54 akan tambah 28 menjadikan 52 dan MIC akan dapat 6, MCA dapat 6, PAS akan dapat 25 Ini yang hijau ni maksudnya undi PAS dan UMNO lebih daripada PH. Ini undi PAS campur UMNO adalah kurang sikit tapi mereka boleh menang Dan ini ada undi katak. Dan ni ada 44 kerusi yang PH akan tewas Ini amanah mungkin tinggal Mak Sabu, Salahuddin Ayub mungkin Khalid Samad kuat Hasanuddin. So 44 kerusi PH akan hilang. Okey, syarat agihan kerusi Muafakat Nasional senang penyandang dikekalkan. Parti mana dapat undi lebih maka dia yang bertanding di situ So saya akan terangkan ni semua anda akan tengok bagaimana agihan kerusi ni digunakan. PBN tak boleh ikut formula ni sebab kalau ikut formula ni mereka tak dapat banyak kerusi sebab tu mereka dengki pada UMNO, mula tuduh UMNO tamak tanpa mereka sedar mereka tidak mengukur baju di badan sendiri. So formula agihan kerusi ni perlu diterangkan kepada semua ahli-ahli UMNO dan PAS supaya puak-puak pengkhianat ni tak membuat cerita yang memanipulasi dengan naratif yang palsu supaya pengundi sendiri boleh tengok parti politik mana yang bersifat tamak holoba dalam menuntut kerusi berlebihan tanpa asas keadilan dan justifikasi. Jadi jelas Muafakat Nasional mempunyai peluang yang amat cerah untuk membentuk kerajaan majoriti Melayu Islam yang stabil. Lepas itu PBN menentukan Muafakat Nasional Okey, apa hal tuju PAS sekarang? Ada 3 kemungkinan sama ada PAS tinggalkan PN dan kepala Muafakat Nasional. PAS kena fikir PN dibentuk akibat pengkhianatan ahli parlimen yang khianat parti dan khianat mandat rakyat. Sedangkan MN terbentuk dengan curahan air mata dari hati yang melibatkan pemufakatan berjuta-juta ahli akaun umbi PAS dan UMNO So nampak suci ni Dan MN berparti tunjang dengan majoriti 2/3 akan memberi kestabilan. Ia adalah kerajaan dominasi Melayu Islam yang didokong oleh semua bangsa dan pemimpin PAS sudah tentu akan berasa selesa bersama MN berbanding bersama kemah besar PN dan PH ini tidak dapat nafikan dan syiar Islam Indonesia akan terpandu dengan berkesan. Okay, ada kemungkinan kedua PAS teruskan bersama PN Ini kita tahu Allah melarang kita bersekutu berkhianat tapi PAS melakukannya. PN tidak boleh bentuk kerajaan sendiri tanpa PH dan PN terbukti gagal di semua pilihan raya sebelum ni. Mereka dapat undi yang mereka dapat pun biasanya undi daripada PAS undi penyokong PH yang tak tahan dengan bau kencing hancing PH. PN seperti PH juga telah dibuktikan gagal mengurus negara banyak kes di belakang mereka ni. Keberadaan PAS dalam PN hanya disebabkan oleh tersilap langkah dan seterusnya terperangkap dengan penangan skim of team pengkhianat Semoga mereka balik ke pangkat jalan. Okey,
kemungkinan ketiga ya, PAS boleh bergabung dengan kemah besar ya, tapi ini akan menghasilkan kerajaan cacah malbaa yang paling tak stabil ya. Mereka bukan saja berbeza ideologi, tapi ideologi ke bertentangan antara satu sama lain ya. Dan falsafah agree to disagree yang bodoh ni akan menjhanamkan mereka lagi. Rakyat akan ditipu dan diberi gambaran terpesong oleh kerajaan penipu dan pengkhianat ya. Syiar Islam akan disenyapkan dan negara akan kembali kepada keadaan seperti selepas PRU 14 ya, yang cukup tidak stabil. Okey, saya nak terangkan ya. PAS kan jika berbanding MN amatlah mudah. Tapi kalau PAS yang duduk dalam kemah besar, awak bayangkan ya, kalau kemah besar, semua penyandang ni dikekalkan. So dekat sini ada 85 ya, campur lagi penyandang yang dia ada di Sabah Sarawak ada 101. So PH cuma perlu lagi 12 undi ya untuk bentuk. Sudah pasti ya daripada 50 kerusi UMNO ni, sebab semua ada total 165 kerusi ya di Semenanjung. 115 di sini. BN ya cuma dapat 50 ya dekat sini ya. Jadi mereka di sini ya, mereka cuma perlu 12 ya, dari 50 kerusi dia perlu 12 ya. So akan berlaku banyak masalah ya, melibatkan katak. Adakah katak ni akan dibenar bertanding di tempat yang sama dan perlu diganti dengan kerusi, dan macam mana dia nak pilih ya kerusi ya. Dan UMNO ni bukan semua lemah, ada 10 kerusi yang memang mereka tak bertawan ya. Kemah besar tak boleh tawan, ada 10 kerusi ya. Najib Razak punya tempat tak boleh tawan. Isyamuddin bin tempat, Syamsul Anwar Nasara, Zahid bin tempat ya, Hasan Arifin bin tempat, cukup kuat ya, ada 10 kerusi yang mana kemah besar tak boleh tawan. Jadi ada 40 kerusi ya, 10 kerusi nak ganti yang katak, ada lagi 30 kerusi ya, mungkin 15 di sini, 15 di sini. Berapa PAS nak dapat ya? So PAS memang tak boleh duduk dekat sini ya, memang hancur ya. Okey, saya akan pergi okey, saya akan terangkan ya, 44 kerusi ya yang Muafakat Nasional akan merampas yang menyebabkan UMNO tambah kerusi 28 jadi 82, MIC akan jadi 6, MCA akan 6 kerusi dan PAS jadi 25 ya. Dan 44 kerusi yang PH tewas ya, 7 kerusi hilang daripada PN, PKR tewas 22 kerusi, DAP hilang 3 kerusi ya, mungkin lebih ya, memandangkan prestasi MCA macam kelihatan meningkat sekarang ya. So ni 44 kerusi PH yang akan dirampas oleh Muafakat Nasional. Okey, saya akan tunjuk ya kerusi-kerusi yang dirampas tu adalah seperti ini ya. Cuba faham ni ya. Ini adalah parlimen, ini adalah Pertugas Pengundi Melayu, ini calon BN yang kalah dengan undinya, calon PAS yang kalah dengan undinya, ini adalah undi Muafakat Nasional ya, campur PAS campur dengan BN ya. Dan ini adalah calon-calon PH yang menang dengan undi ya. Kalau awak tengok ya, undi Muafakat Nasional dicampurkan PAS dengan PN melebihi daripada PH ya. Jadi mereka ni semua kalah. Mahfuz Omar, Mujahid Yusof, Muhammad Hatta, Muhammad Anwar semua kalah ya. Dan lagi satu ya, kalau saya gelapkan ni ya, saya gariskan ni maksudnya BN akan menang walaupun tanpa Muafakat Nasional sebab undi dia tak banyak beza ya. Okey, so ni 4 ni Muafakat Nasional akan sapu. Ni pun sama ya. Tapi ini ya macam ni ya. Walaupun undi tak banyak ya, BN tak boleh tuntut kerusi ni sebab walaupun PAS dapat lebih sikit tapi PAS lebih majoriti, jadi PAS yang bertanding kat sini. So ini syarat dia. So Zulkifli Ahmad kalah, Hassan Baharul, Mukhlis kalah dan Amiruddin kalah. Dekat sini ya. Walaupun tanpa Muafakat Nasional, BN akan sapu ya, cuba tengok. Dan PAS undi dia sikit ya. So PAS tak mungkin jadi calon ya. Calon ni akan siapa dapat lebih pada calon. Kalau awak tengok undi dia orang dengan sini pun tak banyak beza ya. Apa yang berlaku mungkin PN akan curi undi PH dan menyebabkan BN yang menang. So walau bagaimanapun tu kalau MN tu berlaku lebih kuat ya. So ni semua kalahnya Ahmad Faizal, Muslimin, Rina Muhammad, Edin Syazli semua akan bungkus. Begitu juga dengan Syahrudin, Nur Amin, Azman Ismail, Nur Azrina semua akan kalah dengan ni ya. Johari Abdul pun kalah, Kerupaya, Saifuddin Nasution. Anda boleh berhentikan video ni, pause ya untuk tengok satu-satu angka dia, anda akan faham ya apa maksud saya. Ini tanpa Muafakat Nasional mereka akan menang. Tengok, MCA boleh menang disebabkan Muafakat Nasional. Calon MIC pun boleh menang disebabkan Muafakat Nasional ya. 44 dengan 40 ya. So, Saifuddin Abdullah kalah, Fuzia Saleh, Abdullah Sani pun kalah ya. Sampai kepada ni Katak pun kalah, Ruslan Alwar, DAP kalah ya. Di Raub dan juga di Bentong kawasan Felda ni. Jadi kalau awak tengok yang 28 kerusi adalah di mana undi BN campur undi PAS, undi Muafakat Nasional melebihi undi PH ya. So ini memang mudah ya, dimenang mudah. Kita tengok lagi kerusi yang marginal ya.
Okey, ini undi BN campur undi PAS tak cukup untuk mengalahkan PH, tapi beza dia sikit sangat ya, 300 ya. Cukuplah curi 161 sini dah menang dah. So Ahmad Fahmi kalah, dia ni akan kalah, Caminkan Muhammad Bkhtiar pun akan kalah ya. Kalau dapat 500 lebih melompat ke sini, dia akan kalah. So Nurul Izzah pun kalah ya. Cuma tengok ya, Muafakat Nasional 34,000, dia 35,000. Beza 1,002, cukuplah 621 lompat ke sini ya. Dia akan kalah ya. Senatra Ismail kalah. Ni calon DAP yang ketiga kalah. Syamsul Iskandar pun kalah ya. 37-59. Cukuplah ada lagi 700, dalam 780 orang lari ke sini, dia dah kalah ya. Tak perlu banyak pun. Okey, Muhammad Nipah pun kalah dan Said Ibrahim pun kalah. Okey, 10 kerusi di mana marginal yang akan MN nampas. Okey, ada kerusi-kerusi lainnya, kerusi PPM ya, Hazli Malik. Tengok dia akan kalah, Muhammad Rezan akan kalah. Sebab undi mereka, Muafakat Nasional dengan mereka tak banyak ya. So, akan dipotong. Tapi kalau tanpa Muafakat Nasional, seperti saya cakap, yang ini yang saya gelapkan, boleh menang ya kalau BN solo ya. Tanpa Muafakat Nasional, tetap mereka 3 ni menang. Okay, dan ini pun kalah ya. Jadi awak tengok ya, kalau bersama Muafakat Nasional kita boleh menang 141. Kalau BN solo, kita boleh menang ya. Yang saya gelapkan tu 15 kerusi sini, 7 kerusi daripada 10, 4 kerusi daripada 6, 105 ya. Dengan campur sikit lagi, mungkin Sabah Sarawak dapat meningkatkan prestasi mereka dan juga bantuan MCA untuk mencuri lebih kerusi DAP, mungkin BN dengan solo boleh bentuk kerajaan ya. So ini yang saya nak terangkan. Okey, ada lain-lain kerusi katak ya. Dan kerusi ni saya tak kira sebagai kerusi yang BN atau MN biar rampas ya, tapi yang ni semua katak lompat ke PPM ya. Kita tak tahu katak ni mungkin akan kalah ya. Di China mereka tak akan dapat sebab mereka dah berlari ke PPBM ya. Tapi majoriti dia banyak ya. So saya tak ambil ini sebagai kemenangan untuk MN ya, tapi ini pun ada potensial untuk menang. Jadi semua katak, awak tolong pauskan video ni, tengok satu-satu ya. Ni semua lompat PPM, lompat PM. Okey, ni Parubian ni dia buat parti baru ya, lompat juga buat PSB. Okey, ni pun dia sokong PN, dia bebas. Ini pun dah lompat ke PPPM ya. Dia ni keluar juga, masuk dengan Barubian ya, parti baru. So, saya dah terangkan ini semua tadi ya. Bagaimana Muafakat Nasional akan menyebabkan UMNO ada 82, MIC 6. Saya dah terangkan, awak boleh tengok balik setiap satu ni. Semua saya dah tunjuk dah, satu persatu kerusi. Awak pegungkan video, pauskan video, awak boleh tengok ya. Dan 44 kerusi yang PH akan hilang. So, 119 ini ya, campur 22 Sarawak ya. Dan Sabah Sarawak yang mengikut PRU 14. Dah dapat 141. Tapi kalau Sabah kita tahu, Sarawak sekarang ni dengan GPS bertambah kuat ya. So, mereka akan bawa boleh banyak kerusi, seterusnya memberi kemenangan 2/3 ya untuk BN ya. Dan bila mereka berpakat dengan GPS. Okay, tolong kongsikan sebarkan maklumat ni kepada semua ahli-ahli akar umbiah PAS dan UMNO supaya mereka tahu ya. Jangan lepaskan peluang Muafakat Nasional ya. PAS dan UMNO boleh membentuk kerajaan Melayu Islam yang sangat stabil ya dan disokong oleh parti-parti Melayu seperti parti MIC, MCA dan parti Sabah Sarawak ya. Okay, sila tonton ya. Saya telah buat video tentang jagaan keputusan PRN yang boleh saya kata hampir 90% tepat. Malah saya dapat bonus ya. Kita tak sangka MCA boleh curi kerusi, tapi MCA performance dia okey berbanding dengan Melaka. So mereka dapat curi berapa kerusi DAP ya. Okey, ni video yang nombor 4 ya. Kenapa saya mengatakan Muafakat Nasional boleh memenangi PRU 15 dengan baik 2/3. Awak tengok video tu satu persatu, awak pauskan dia dan awak akan faham ya kenapa ini memang betul. Ada lagi 2 video ya saya telah sediakan tentang hal Muafakat Nasional dan juga video tentang kenapa UMNO perlu tolak kerjasama PPM ya, sebab teruk ya, UMNO ni seolah macam dipaksa untuk bekerjasama ya. Macam-macam berlaku dengan UMNO ya. Nanti saya akan uraikan dalam video saya ya. So tunggulah video seterusnya. Okey, setakat ni dulu. Saya nak cuma beritahu awak boleh pauskan video ni macam satu persatu ya, macam ni ya. Awak tengok satu-satu ni angka-angka dia dan awak boleh buat andaian sendiri ya. Kenapa Muafakat Nasional memang boleh menang 2/3. Okey, sekian dulu. Terima kasih.